Puat gesa penganjur acara larian amal di Johor diharamkan. TMJ tidak akan tolak ansur, acara lucah di Johor dikenakan tindakan. Dr. Zulkifli nafi KKM lambat bertindak berkait kes bunuh diri seorang doktor. Sebuah buku dakwa Datuk Seri Anwar terbuka jalin kerjasama dengan UMNO selepas PRU 2018. Subsidi bukan susahkan rakyat, PMX janji salur semula wang rakyat. Pemuda PAS kecam Kerajaan Negeri Selangor gagal tambah baik projek tebatan banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Haramkan penganjur Red Dress Run di Johor. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puat Zarkashi gesa pengharaman terus acara larian amal di Kota Tinggi Johor. Kata beliau melalui satu kenyataan Facebook, acara tersebut sebenarnya telah menjahanamkan imej Johor dengan menganjurkan acara larian yang berunsur LGBT dan lucah. Sebelum ini, Presiden House Harriers Johor Bahru, E. Magendran, menjelaskan tujuan larian itu adalah untuk mengumpul dana amal dan mempromosikan negeri Johor, khususnya Desaru. Katanya larian itu semata-mata untuk keseronokan dan kebajikan dan mereka bukannya tidak menyokong atau menentang mana-mana kumpulan atau individu berkaitan seksual dan ia hanyalah larian. Larian amal bertemakan Red Dress Run itu adalah tradisi House Harriers sejak 1968 di mana peserta memakai pakaian bertema merah. Susulan acara tersebut, polis menahan 3 lelaki termasuk 2 warga asing bagi membantu siasatan berhubung program larian antarabangsa Pan Asia 2024 di Kota Tinggi Sabtu lalu. Dalam perkembangan sama, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail menegaskan Johor tidak akan bertolak ansur dengan acara tidak senonoh serta lucah seperti yang tular melibatkan program larian antarabangsa Pan Asia 2024 di Desaru Kota Tinggi. Titah baginda tindakan sudah diambil terhadap pihak yang terlibat. Pada Sabtu, media melaporkan kerajaan negeri tidak pernah memberi kebenaran atau kelonggaran terhadap mana-mana pihak bagi penganjuran acara yang tidak menjaga sensitiviti agama Islam di Johor. Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, kerajaan negeri memandang serius dan tidak akan berkompromi dalam isu tular mengenai pelancong berpakaian songsang dan tidak senonoh dalam satu program larian di Kota Tinggi. Dalam foto dan video tersebut memaparkan sekumpulan penari wanita membuat persembahan dengan pakaian mencolok mata. Menerusi foto tersebut, terdapat peserta yang mengenakan pakaian seperti penyokong golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menafikan dakwaan kononnya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lambat bertindak melaksanakan siasatan berhubung kematian seorang doktor di Lahad Datu, Sabah baru-baru ini. Tegas beliau, dakwaan tersebut adalah silap dan tersasar. Menurut beliau, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menjalankan siasatan menerusi panel bebas yang tidak dianggotai oleh mana-mana pegawai daripada kementerian berkenaan merupakan langkah awal yang diambil pihaknya. Beliau mengulas demikian susulan dakwaan daripada Ahli Parlimen Kota Melaka, Ku Pue Tiong, yang menuduh KKM lambat mengambil tindakan berkaitan isu tersebut. Sebagai rekod, pada 29 Ogos lalu, seorang doktor ditemui mati di kediamannya di Lahad Datu didakwa disebabkan tindakan bunuh diri berikutan tidak tahan dibuli oleh ketua jabatannya. Mendedahkan perkara itu, adik mangsa yang dikenali sebagai YST mendakwa kakaknya Dr. T. Tien Ya ditindas pegawai atasannya selain menghadapi tekanan sepanjang bertugas di unitnya akibat beban kerja melampau.
Susulan itu, pada Rabu lalu, Dr. Zulkifli berkata KKM menubuhkan pasukan petugas khas bebas bagi menyiasat insiden kes kematian pakar perubatan patologi dari Hospital Lahad Datu, Sabah yang didakwa akibat dibuli di tempat kerja. Datuk Seri Anwar Ibrahim terbuka bekerjasama dengan UMNO selepas PRU 2018 kerana beliau sangsi terhadap Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Leslie Lopez, pengarang buku The Siege Within, Najib yang ketika itu memimpin Barisan Nasional dan UMNO mencadangkan bekerjasama dengan Pakatan Harapan jika PRU 2018 menyebabkan Parlimen tergantung. Terdapat prospek semakin meningkat bahawa BN dan UMNO tidak mampu memenangi kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan menyebabkan Ketua UMNO dan pengerusi BN itu terpaksa mencari pilihan lain. Kata Lopez, elemen sayap kanan dalam UMNO mendesak Najib bersiap sedia mengisytiharkan darurat jika BN kalah dalam PRU. Namun, dedah Lopez, Najib tidak mahu mengambil pendekatan begitu drastik kerana beliau tahu langkah sedemikian akan membawa implikasi dahsyat kepada Malaysia. Sebaliknya, Najib memilih pendekatan alternatif untuk mengekalkan hubungan terbuka dengan Datuk Seri Anwar. Untuk rekod, ketidakpercayaan Datuk Seri Anwar terhadap Mahathir bermula pada 1998 ketika kedua-duanya berada dalam UMNO yang menyebabkan Datuk Seri Anwar dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri, disingkirkan daripada UMNO dan akhirnya dipenjarakan. Datuk Seri Anwar mengetuai pembangkang melalui PKR dan Pakatan Rakyat yang meraih pencapaian menakjubkan pada PRU 2008. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa penyesuaian tarif elektrik dan rasionalisasi subsidi diesel tidak dilaksanakan untuk menyebabkan kesakitan atau penderitaan kepada rakyat. Perdana Menteri sebaliknya berkata berbilion ringgit yang dijimatkan daripada tindakan ini kini sedang disalurkan semula kepada rakyat melalui subsidi lain dan pemindahan tunai. Katanya itulah yang telah dilakukan dan akan terus lakukan sambil melangkah dengan berani dalam perjalanan melakukan reformasi struktural. Beliau berkata demikian dalam ucapan sebelum pelancaran Forum Megatrend Khazanah 2024. Turut hadir ialah Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited terhadap tadbir urus accountability dan keadilan sosial yang memastikan bahawa manfaat pertumbuhan diagihkan secara adil dan saksama serta memberikan setiap rakyat Malaysia peluang untuk berjaya. Meskipun sudah mendapat peruntukan yang tinggi, namun kerajaan Selangor dilihat masih lagi gagal menguruskan masalah banjir yang berulang kali melanda negeri itu. Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Shukri Omar, mendakwa penduduk di kawasan itu sudah letih dan jemu dengan kegagalan kerajaan menguruskan masalah itu. Muhammad Shukri mendakwa negeri itu adalah penerima peruntukan tebatan banjir yang tertinggi. Muhammad Shukri berkata sangat memalukan apabila Selangor terus berdepan dengan masalah banjir sedangkan negeri itu dianggap paling maju di negara ini. Justru perkara itu menimbulkan persoalan berapakah jumlah peruntukan yang diperlukan oleh Selangor bagi menyelesaikan masalah banjir di negeri itu. Sementara itu, Pemuda PAS Selangor menyarankan agar Perdana Menteri memberikan fokus yang lebih banyak kepada Selangor berbanding Kedah agar masalah tersebut dapat ditangani. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.